Dia Baik. orang ada yang tak dapat masuk ni, dia orang akan tengok rakaman lah kat situ. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam siri yang ketiga daurah Asatizah Qubat Center bersama dengan Al-Fadhil Tuan Guru kita, Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kita menyambung pada siri yang ketiga pada pagi ini untuk kita teruskan, dan siri yang keempat juga insya-Allah akan berlangsung pada minggu hadapan sampai kita khatam kitab lah. Kalau tak khatam kita akan tambah lagi juga insya-Allah. Dan dari masa ke semasa kita akan rujuk pada Al-Fadhil Ustaz juga supaya kita dapat ada sesi-sesi untuk kita refresh ilmu-ilmu kita dan juga dapat kita ambil panduan daripada Al-Fadhil Ustaz insya-Allah sebagai mana kita khidmat kita kepada Quran dan juga ahlinya. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan lah daripada majlis ini untuk input kita bersama Al-Quran. Jadi dengan tidak membuang masa, saya menjemput pada Al-Fadhil Ustaz untuk terus menyambung atau menyampaikan sesi daurah kita, siri yang ketiga pada hari ini. Falyatafaddal mashkura. Kita bab yang ke berapa, Ustaz? Kita bab 16 kalau tak silap. Sekejap. Betul kan? 16 kan? 16. 16. Buka surat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tamim khair. Terima kasih pada akhina Al-Fadhil Ustaz Fahmi hafizahullah mata'awwal sihatin wa afiyah, para asatidatul kiram, babuna fillah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambung daurah kita pada bab yang ke-16, bermaksud kita ada lagi 20 bab untuk dihabiskan. Bab yang ke-16 qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah. Mengajar Al-Quran kepada yang berhajat serta jangan menolaknya dengan sombong dan mengambil upah dengannya. Salah satu daripada perkara yang sangat diambil berat oleh guru-guru kami ialah berpesan supaya kita memberikan layanan kepada mereka yang berhajat kepada Quran. Siapa juga yang minta nak baca, kita layan. Kita layan dan kita dengar. Dalam hal keadaan kalaulah kita tak mampu untuk dengar pada waktu yang berkenaan, kita beri masa pada waktu-waktu yang lain. Dan ini merupakan adab, salah satu daripada adab dalam kita mengagungkan dan memuliakan Al-Quranul Karim. Menjadi kewajipan bagi pembaca Quran yang berkeahlian dalam mengajarkannya untuk mengajar mereka yang berhajat mempelajari Al-Quran. Tidak harus baginya untuk menolaknya supaya tidak termasuk dalam golongan yang dinamakan penyembunyi keterangan. Orang yang menyembunyikan keterangan. Kerana Al-Quran ini merupakan keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu
wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk, kecuali orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan. Maka orang-orang itu akan aku terima taubat mereka dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Jadi ini merupakan ancaman. Dan dalam sebuah hadis pula disebutkan man su'ila an ilmin ya'lamahu fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnah. Sesiapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu yang ia ketahui lalu dia menyembunyikannya, yakni tak menjawabnya, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan api neraka. Dan dalam hadis yang lain Abu Hurairah juga meriwayatkan Nabi kita katakan man katama ilman katamahullah yaumal qiyamah. Orang yang menyembunyi, menutup peluang ilmu, maka Allah juga tutup peluang dia pada hari kiamat kelak. Oleh itu adalah menjadi satu kewajipan kepada orang yang layak mengajar untuk bersegera mengajar Quran kepada mereka yang berhajat kepadanya, serta tamak dalam mengejar ganjaran dan pahala di sisi Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Sesiapa yang menyeru kepada hidayah. Quran ni hidayah, hudan lil muttaqin. Allah sebut dalam Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Hidayah kepada orang yang bertakwa. Maka sesiapa yang menyeru kepada hidayah, maka baginya pahala seperti pahala sesiapa yang mengikutinya. Tidak dikurangkan suatu pun daripada pahala-pahala mereka. Orang yang menyeru kepada kebaikan, kepada hidayah, dia dapat pahala bila orang mengamalkannya tanpa mengurangkan pahala amalan mereka yang mengamalkan tersebut. Petunjuk apa lagi lebih besar daripada mengajar Quran? Sebab Quran itu sendiri adalah hidayah kepada orang yang bertakwa. Baik, bab yang berikutnya, bacalah dengan qiraat yang masyhur dan jauhi qiraat yang syadz lagi gharib. Baik. Perbahasan berkenaan dengan qiraat ni, yang pertama kita ada qiraat yang mutawatirah. Qiraat yang mutawatir, iaitu ada 7 qiraat. Ada 7 imam qiraat. Dinisbahkan bacaan tu pada imam-imam qiraat kerana mereka inilah orang yang memasyhurkan bacaan itu sehinggalah meniti di atas lisan manusia. Saya baca ikut bacaan Imam Nafi'. Saya baca ikut bacaan Imam Asim. Saya baca mengikut bacaan Imam Abu Amr. Saya baca ikut bacaan Imam Ibnu Amir, ikut bacaan Imam Hamzah Al-Kufi dan Imam Al-Kisai. Jadi sebab itulah nisbah bacaan ni kepada imam-imam tersebut kerana mereka lah orang yang memasyhurkan. Sehinggalah meniti atas bibir manusia bercakap bahawa mereka baca ikut bacaan imam-imam tersebut. Walaupun sebenarnya dari segi hakikatnya semua bacaan itu ialah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita ajar kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi 7 qiraat yang dinamakan sebagai qiraat mutawatirah. Dan ada lagi 3 qiraat yang dinamakan sebagai qiraat masyhurah. Qiraat yang masyhur. Yang masyhurah, iaitu bacaan Imam Abu Ja'far Al-Qaqqa, guru pada Imam Nafi'. Abu Ja'far Al-Qaqqa mengajar di dalam Masjid Nabawi lebih 70 tahun. Mengajar dalam Masjid Nabawi. Dan Imam Abu Ja'far ni lah waktu dia meninggal dunia, Masya Allah, waktu dimandikan jenazahnya, terpancar cahaya mushaf di dadanya, Masya Allah. Terpancar cahaya helaian-helaian mushaf di dadanya. Itu karamah yang Allah berikan kepada Imam Abu Ja'far Al-Qaqqa. Yang keduanya Imam Yaqub. Yaqub
uh, Al-Basri juga merupakan bacaan beliau juga dinamakan bacaan yang masyhurah ya, kerana banyaknya orang mengikuti bacaan tersebut tetapi tak sampailah kepada darjat mutawatir. Yang berikutnya ialah bacaan Imam Khalaful Ashir. Imam Khalaf ni dia anak murid kepada Imam Hamzah. Tapi dalam masa yang sama dia juga ada ikhtiarat dia sendiri. Dia ada riwayat, dia ada kita katakan sanad dia sendiri yang sampai kepada Rasulullah SAW bukan melalui jalur Imam Hamzah. Jadi itulah kiraat yang dikatakan kiraat masyhurah. Jadi mutawatirah ada 7, masyhurah ada 3. Dan yang bila dikatakan qiraat ni, bila dikatakan qiraatul Quran ni, dia mestilah menepati syarat-syaratnya yang telah digariskan oleh para ulama, antaranya Imam Ibnu Jazari. Imam Jazari dalam matannya mengatakan wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fa hadhihi as-salasatul arkanu wa haitsuma yakhtalla ruknun athbiti syuzuzahu law annahu fi sab'ati. Ya, kata Imam Ibnu Jazari dalam menggariskan satu garis umum kepada kita supaya kita dapat mengenali apa yang dikatakan qiraat yang qiraat yang makbulah yang diterima dan qiraat yang syadz yang tak diterima. Ialah Imam Jazari kata yang pertama ialah setiap bacaan yang menepati wajah dalam wajah bacaan dalam wajah nahwu. Maksudnya tak bertentangan dengan kaedah tata bahasa Arab. Walaupun secara ihtimal. Maksudnya ada wajah bacaan yang lebih fasih, lebih afsah, tapi baca macam tu tak salah. Contohnya macam kita duk cakap lah, muqaddimah. Kita banyak baca muqaddimah. Tiba-tiba ada seorang datang baca muqaddamah. Contohnya. Muqaddamah tu wajah yang dhaif, tapi masih lagi makbul dalam perbahasan bahasa Arab. Maka pada ketika itu, dalam Quran ni pun Imam Jazari kata, yang pertama dia menepati wajah bahasa Arab. Walaupun secara kita katakan ihtimal, maksudnya wajah yang lemah sekalipun. Contohnya seperti bacaan Imam Hamzah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita baca wal arhama. Imam Hamzah baca wal arhami. Wal arhami. Maka dari segi ayat i'rab dan juga dari segi nahwu, baca wal arhami itu tak salah. Sebab apa? Idafat pada wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Bihi. Maka wal arhami. Kita pula wattaqullaha, maka wal arhama. Maka dari segi tata bahasa Arab dia tak salah baca dengan wal arhami, tetapi wal arhama lebih utama. Banyak qiraat yang baca wal arhama, hanya Imam Hamzah seorang aja baca wal arhami. Itu contoh pada kita. Bagaimana dengan kita katakan yang dikatakan menepati nahwu. Yang kedua ialah menepati resam Osmani. Menepati wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi. Dan menepati menepati resam Osmani. Bacaan kita tadi itu tidaklah bercanggah dengan resam Osmani. Sayyidina Osman bin Affan menghantar 6 buah Al-Quran ke daerah-daerah tertentu, dan Al-Quran ini disertakan dengan guru-gurunya. Maka pada ketika itu pada ketika itu kalaulah mana-mana qiraat yang membaca menepati salah satu daripada mushaf-mushaf ni, maka itu dikatakan menepati resam Osmani. Begitu juga menepati kaedahnya. Kaedahnya. Contohnya seperti kita katakan kadzalika nunjil mukminin. Kita baca dengan nunjil mukminin. Maka dengan sebab itu perkataan nunji
dalam ayat tersebut diletakkan nun kecil. Dia tak letak nun jim ya. Ya. Kerana kalau macam tu dia tak boleh ihtimal bawa qiraat lain. Qiraat lain ada baca kadzalika nujjil mu'minin. Kadzalika nujjil mu'minin. Maka yang baca nujjil mu'minin nun kecil tak ada lah. Ya, dia baca nujjil mu'minin. Ya, yang baca dengan nunjil mu'minin ada nun kecil. Maka itu dinamakan ihtimal. Ya, menepati resam walaupun secara ihtimal. Baik, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ialah wasahha isnadan huwal Qur'an. Ya, yang ketiganya ialah sah sanad. Bermaksud kita bertalaqi, kita ambil bacaan Quran ni daripada guru kepada guru kepada guru kepada guru sampailah kepada Nabi SAW. Ya, sampai kepada Nabi SAW itu dia panggil sah sanad. Dan dalam bab sah sanad Quran ni, ya, para ulama agak melonggarkan. Ya, dia tak sama seperti sah sanad dalam periwayatan hadis. Sebab Quran ni dah mutawatir dah. Ya, dah mutawatir dah. Bacaannya tu dibaca oleh sekumpulan yang ramai, ya, kemudian ya disambung oleh sekumpulan yang ramai, disambung oleh sekumpulan yang lebih ramai, yang mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Maka ulama mengatakan syarat sah sanad dalam baca Quran ni sekurang-kurangnya ya, bacaan kita itu menepati bacaan orang yang ada sanad. Ya, kita duk mengaji dengan guru-guru kampung dulu, ya. Guru kampung kita tanya ada sanad dah, dia kata la sanad wala banat. Ya, tak ada apa lah kata dia. Ya, nak cari sanad pergi cari ke orang lain lah. Ya, tapi kalau nak mengaji bagi boleh lah. Ya, maka tak jadi masalah. Walaupun kita tak ada sanad yang jelas daripada guru pada guru pada guru sampai Rasulullah, kalau ada tu lebih baik lah. Ya, lebih baik kalau ada. Tapi kalau dengan kita tak ada sekalipun, ya, Imam Jazari kata al-isnadu syartuh. Isnad itu syarat dia ialah bacaan itu tidak menyanggahi bacaan orang yang bersanad. Ya, apa yang ada dalam ummahatul kutub, kata Imam Jazari. Dengan arti kata apa yang dah termaktub dalam kaedah-kaedah, dalam bacaan-bacaan yang ya yang telah pun dibukukan ya secara mutawatir kepada kita. Maka alhamdulillah lah ya, kebanyakan kita katakan kalau awal tahun 90-an ya, kita jarang-jarang dengar lah berkenaan dengan sanad Quran dan sebagainya ni. Ya, tetapi ya kita tahun ya era milenium ni masya-Allah ya dah kita tengok ya kegairahan masyarakat kita dalam ya bertalaqi bersanad dan sebagainya. Maksudnya masyarakat kita pun dah mula ambil tahu apa yang dikatakan ya sanad. Baik. Jadi itulah yang dikatakan syarat qiraat yang ya syarat qiraat yang mutawatirah ataupun qiraat yang masyhurah, yang makbulah, yang diterima. Kata Imam Jazari, wa haitsu ma yaqtalla ruknun athbiti syuzudah. Ya, apabila hilang salah satu daripada tiga rukun ni. Ya, tiga rukun. Yang pertama tadi menepati wajah nahu, yang kedua menepati resam Osmani walau secara ihtimal, dan yang ketiganya ialah sah sanad. Apabila hilang salah satu daripada rukun ni, kata Imam Jazari, maka ya athbiti ya pastilah syuzudah ya, ia adalah syaz. Ya, qiraat yang syaz yang hanya boleh diguna pakai di dalam ilmu tafsir, tetapi tidak boleh diguna pakai di dalam bacaan-bacaan harian ataupun bacaan sebagai ibadah, kerana ia tidak diiktibarkan sebagai suatu yang menepati rukun-rukun Al-Quran yang makbulah, ya, yang diterima. Jadi itulah lebih kurangnya gambaran berkenaan dengan qiraat yang perlu kita ambil tahu. Baik, contoh contoh qiraat syaz ya, seperti bacaan Imam Hasanul Basri. Ya, Imam Hasanul Basri ada ikhtiar dia sendiri. Ya, beliau merupakan ulama Basrah, beliau juga ya baca Al-Quran ni, ya, dia ada ikhtiar dia sendiri. Dalam masa yang sama dia juga membaca dengan bacaan riwayat-riwayat lain dan qiraat lain, tapi dia ada
ikhtiar dia sendiri. Iaitu perkataan Malik Yaumiddin, Hasanul Basri baca dengan Malaka Yaumaddin. Ya, Hasan Basri baca Malaka Yaumaddin. Baik. Kalau kita ya, sebab kita tak ada whiteboard, tak ada apa ni, kita cuma ya boleh bayangkanlah, semua pun asatizah pun. Ya. Boleh bayangkan Malaka Yaumaddin ya, dari segi resam sama tulisan. Ya, sama. Dan zaman Sayyidina Osman pun tak ada baris. Ya, sama Malaka Yaumaddin. Dari segi nahu ya, juga ya, dari segi nahu ya, boleh diterima dalam wajah i'rab. Malaka Yaumaddin tak salah. Ya, dari segi i'rab boleh diterima. Tetapi satu saja kurang pada riwayat, pada ikhtiar Imam Hasanul Basri, kata para ulama yang mentahqiqkan ya qiraat ni, mereka mengatakan bahawa ya maqtu'us sanad. Ya, sanad dia terputus. Ya, sanad terputus. Tak dapat nak disandarkan kepada sahabat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sampai pada Imam Hasanul Basri saja. Ya, tak tahu Imam Hasanul Basri ni mengaji daripada siapa. Ya, kita ambil maklum bahawa Hasanul Basri ni dia lahir pada pada penghujung ya zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Ya, dan dia sempat zaman Sayyidina Osman. Maksudnya sahabat ramai lagi. Tapi tak pasti. Ya, Imam Hasanul Basri ini mengaji Quran dengan siapa. Ya, itu tak sampai kepada kita. Maka dengan sebab itu ya, bacaan Imam Hasanul Basri ya dipanggil qiraat syadz, yang tak boleh kita baca sebagai ibadah dan tak boleh jugalah kita baca dalam solat. Hanya diguna oleh para ulama sebagai sebagai kita katakan ya membantu di dalam tafsir Quran. Ya, dalam tafsir pakai. Begitu juga satu wajah bacaan yang disandarkan kepada ya kepada mushaf, ya kepada mushaf Aisyah, ya, iaitu hafizu ala salawati ya wassalatil wusta salatil asri. Ya, kita ayat Quran ada hafizu ala salawati wassalatil wusta. Itu aja. Ya, tapi dalam mushaf Aisyah ya disebutkan bahawa ada perkataan ya salatil asri selepas perkataan salatil wusta. Maka para ulama mengatakan bahawa tak boleh baca. Ya, tak boleh baca dengan qiraat tu. Sebab apa? Tak menepati dengan mana-mana mushaf yang dihantar oleh Sayyidina Osman. Ya. Tak menepati. Bacaan ini dia dinisbahkan kepada Hisham bin Urwah. Ya. Hisham bin Urwah. Bacaan hafizu ala salawati wa salatil wusta salatil asri ini nisbah pada Hisham bin Urwah. Ya. Dari segi sanad, Hisham bin Urwah ambil pada Aisyah. Ya. Hisham bin Urwah ambil pada ayah dia Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ambil daripada makcik dia, iaitu Sayyidah Aisyah. Ya, mak saudara kepada Urwah bin Zubair. Tetapi dari segi sanad ada. Tapi dari segi menepati, ya, menepati resam Osmani. Ya, apabila disemak balik 6 mushaf ya yang dihantar oleh Sayyidina Osman tu, tak ada satu pun yang ada perkataan salatil wusta. Maka pada ketika itu ya juga tak menepati rukun ya qiraat yang makbulah. Ini sebagai satu gambaran lah ya kepada kita, untuk kita para asatizah ni paling kurang tidak adalah maklumat ni. Ya, adalah maklumat ni supaya kita dapat membezakan ya perbezaan-perbezaan qiraat ya, macam mana yang diterima, macam mana pula ada qiraat syaz. Ya, itu lebih kurang contoh lah yang saya dapat berikan. Ya, dua qiraat, iaitu yang disandarkan pada Imam Hasanul Basri dan juga yang disandarkan pada Hisham bin Urwah. Baik. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Hisham ibn Hakim yaqra'u surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita skip matan tu, kita terus baca terjemahan. Ya. Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Furqan semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku menikmati bacaannya, bacaan tu sedap. Ya, bacaan tu indah. Ternyata dia membaca dengan dialek yang berbeza daripada yang Rasulullah SAW belum pernah membacakannya padaku. Tapi kata Sayyidina Umar, aku dengar pelik. Sebab apa yang ni aku tak pernah dengar Nabi baca pada kami. Ya, dengar Hisham bin Hakim ni baca pelik. Sebab tak pernah kedengaran macam tu Nabi baca. Sehingga hampir saja aku menarik kepalanya ketika solat. Ya, kata Sayyidina Umar, ya, duduk bersabar. Ya, rasa geram je nak tarik kepala nak dibaca aku mana. Ya. Namun aku berusaha menahan kesabaranku hingga dia mengucapkan salam. Lantas aku mengikatnya dengan pakaiannya dan aku tanyakan siapa yang mula membacakan surah Al-Quran kepadamu yang aku dengar engkau membacanya. Tanya Sayyidina Umar ni, kamu reka bacaan ke apa ni? Ya. Dari mana kamu ambil bacaan ni? Dia menjawab, Rasulullah SAW membacakannya padaku. Nabi yang ajak aku macam ni. Ya. Aku lalu berkata, engkau dusta sebab Rasulullah SAW membacakan kepadaku tidak seperti yang engkau baca. Maka aku bawa Hisham bin Hakim kepada Rasulullah SAW dan aku laporkan. Aku telah mendengar orang ini membaca surah Al-Quran tidak dengan dialek, hanya dengan sebutan. Seperti yang engkau bacakan kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, lepaskan dia, bacalah ya Hisham. Lantas Hisham membaca bacaan yang telah aku dengar itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, begitulah surah itu diturunkan. Nabi kata sungguh, macam inilah surah ni diturunkan. Lantas Rasulullah SAW bersabda, bacalah wahai Umar. Aku pun membaca sebagaimana yang baginda bacakan kepadaku. Dan baginda juga berkata, begitulah surah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya surah Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ya. Nuzilat alayya bisab'ati ahruf. Ya, diturunkan pada aku ni dengan 7 huruf. Maka bacalah apa yang mudah bagimu. Ya, hal 7 huruf ni merupakan hal khilaf yang sangat banyak. Ulama ya menghuraikan 7 huruf tu macam ni, 7 huruf tu macam ni, sampai ada mengatakan 7 huruf tu hanya 7 imam qiraat. Ya, namun pandangan tu ditolak oleh Imam Jazari. Ya, Imam Jazari, Imam Ad-Dani, Imam Abu Daud, ya, Sulaiman An-Najah menolak pandangan yang mengatakan bahawa 7 huruf tu mewakili 7 imam qiraat. Ya, itu pandangan yang syadz yang ditolak. Ya, tetapi majoriti ulama khilaf yang banyak berkenaan dengan apa maksud 7 huruf. Maka di sini ya, di sini pengarang ni ya, Syekh As'ad Sagharji ni rahimahullahu taala anhu, beliau mengambil satu pendekatan Imam Ibnu Abdul Bar ya, dalam menterjemahkan apa maksud 7 huruf. Ya, apa maksud 7 huruf? Yang dengan erti kata, bila kita faham 7 huruf ni, maka kita tahulah ya, wajah-wajah bacaan qiraat tu berbeza-beza akibat 7 keadaan ni. Ya, 7 huruf tu diterjemahkan oleh Ibnu Abdul Bar dengan 7 keadaan. Ya, 7 keadaan. Baik, kita tengok halaman 62 tu. Ya, 7 perbezaan ya, keadaan yang berbeza. Yang pertama, perbezaan yang telah berubah baris tetapi tidak menghilangkan makna dan bentuk kalimah. Berubah baris tapi makna dan bentuk kalimah tak hilang. Ya, masih sama. Contohnya ada qiraat yang baca hunna afharu lakum. Hunna afharu lakum, bacaan kita. Hunna afhal lakum, ya, bacaan Imam Susi. Ya, bacaan Susi. Afhal lakum, ya, baca dengan idgham. Maka yang baca dengan afharu lakum izhar, yang baca dengan afhal lakum ya, idgham. Tapi dari segi tulisan sama, dari segi makna sama. Ya, itu maksud dia. Ya, jadi perbezaan hanyalah pada ya, berubah dalam sebutan tetapi tidak mengubah makna dan tidak mengubah lafaz. Ya, bentuk lafaz itu sama. Yang kedua, perbezaan yang mengubah makna dan menghilangkan i'rab. Ubah makna, hilang i'rab. Tapi bentuk sama. Ya, bentuk kalimah sama, tak berubah. Dia hanya berubah pada makna dan juga menghilangkan i'rab. Rabbana ba'id baina asfarina.
Ya, ada qiraat yang baca Rabbana ba'id baina asfarina, itu bacaan kita, ya, dan ada bacaan yang lain baca dengan Rabbana ba'ada baina asfarina. Ya, Rabbana ba'ada baina asfarina. Ada qiraat yang baca macam tu. Saya tak ingat qiraat apa. Ya. Jadi di sini i'rab berubah. Bila i'rab berubah, makna juga berubah. Tetapi perkataan berubah tak berubah. Ya, tak berubah. Sama. Ya, dari segi perkataan. Baik, yang berikutnya perubahan yang merubah makna dan huruf serta i'rab. Makna berubah, huruf pun berubah, i'rab pun berubah. Tetapi tidak mengubah ya bentuk kalimah. Bentuk kalimah sama. Kaifa nunshizuha, kaifa nunshiruha. Ustaz, macam mana kata bentuk kalimah sama? Ya, tu huruf zai satu lagi huruf ra. Kena ingat, titik ni datang kemudian. Titik ni datang kemudian. Zaman Sayyidina Osman mana ada titik. Ya, titik ni datang zaman Bani Umayyah. Ya, Yahya bin Ya'mar dan Nasru bin Asim. Dua orang tokoh ulama yang telah meletakkan titik untuk membezakan antara huruf-huruf yang tak dapat dibezakan oleh orang yang bukan Arab. Orang Arab boleh beza, kita tak boleh nak beza orang bukan Arab. Dia tak boleh beza antara fa dan qaf, tak boleh beza antara ta dan tha dan ya, dan nun, tak boleh membezakan antara jim dan ha dan qa, tak boleh membezakan antara ain dan ghain. Ya, maka dengan sebab itulah huruf-huruf yang bertitik dinamakan huruf mu'jamah. Ya, huruf mu'jamah. Ya, huruf orang ajam. Sebab asal-asal mulanya orang ajam punya hal baca silap disebabkan tak kenal huruf. Ya, maka dengan sebab itulah huruf-huruf ni dinamakan mu'jamah. Ya, bila mu'jamah tu huruf-huruf ajam. Ya. Maka kaifa nunshizuha kita baca. Kaifa nunshiruha qiraat lain. Ya, dari segi bentuk sama. Ya, tetapi dia mengubah makna, ubah huruf serta ubah i'rab. Baik, berikutnya perbezaan yang merubah bentuk kalimah tetapi tidak ubah makna. Ya, seperti kal'ihnil manfush, ya, kasufil manfush. Ya, kal'ihnil manfush, ya, bulu yang berterbangan. Suf juga bulu yang berterbangan. Ya, dia tukar perkataan. Berubah perkataan tapi makna tak berubah. Cuma sufil manfush ni tuan-tuan, qiraat syadz. Qiraat syadz. Ya, jadi dia tak diguna pakai dalam bacaan Quran. Ya, tetapi diguna pakai dalam tafsir. Maka mudahlah ulama tafsir untuk mentafsirkan perkataan al-ihni bila ada qiraat yang baca suf. Ya, bermaksud bulu. Ya. Baik. Berikutnya perbezaan yang kelima, perbezaan yang merubah bentuk kalimah dan makna. Bentuk kalimah dengan makna sekali berubah. Ya, wa talhim mandud dengan wa tal'in mandud. Ya, talhin tal'in. Ya, wa talhim mandud dan dengan wa tal'in mandud. Maka ini ya berubah habis. Makna pun berubah, ya, perkataan pun berubah juga. Baik, berikutnya perbezaan pada takdim dan takhir. Perbezaan pada takdim dan takhir. Waja'at sakratul maut bil haq. Waja'at sakratul maut bil haq. Ada yang qiraat yang baca waja'at sakratul haq bil maut. Ya, waja'at sakratul haq bil maut. Baik, yang ketujuh, ya, yang dikatakan maksud 7 huruf tadi itu ialah perbezaan pada pertambahan dan pengurangan. Ya, pada az-ziyadatu wan nuqsan. Ya, ada keadaan yang tambah, ada keadaan yang kurang. Contohnya hafizu 'ala salawati was salatil wusta dengan hafizu 'ala salawati was salatil wusta salatil asri. Perkataan salatil asri itu merupakan ziyadah, ya, was salatil wusta, ya, yang sebelah tu tanpa ziyadah, nuqsan. Ya, jadi ini juga merupakan perbezaannya dan ia adalah apa? Ia adalah kita katakan qiraat syadz. Ya, wa salatil asri ini qiraat syadz. Ibni Abdil Bar telah menyatakan bahawa bentuk-bentuk inilah yang dikatakan, ya, di dalam hadis. Maksud inilah gambaran berkenaan dengan 7 huruf Quran tadi itu.
Bagi setiap bentuk terdapat huruf-huruf yang tak terhingga banyaknya. Ya, bagi setiap bentuk tu terdapat tak terhingga banyaknya. Apa yang ada pada tangan manusia hari ini bukanlah huruf yang 7 yang diturunkan Al-Quran dengannya, tetapi ia adalah satu huruf daripadanya, iaitu apa yang tergambar pada mushaf Osmani dan apa yang dimaksudkan di dalamnya yang bertepatan pada bentuknya daripada baris-baris dan perbezaan pada tanda titiknya. Ia adalah huruf Zaid bin Thabit. Maksudnya yang tulis tu ialah Zaid bin Thabit, yang tulis Quran ni. Ya, Zaid bin Thabit. Yang dipegang oleh umat Islam pada tulisan mushaf pada hari ini. Tulisan Zaid bin Thabit ni merupakan yang diijmakkan oleh 20,000 orang sahabat. 20,000 orang sahabat berijmak bahawa Quran yang ditulis oleh Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Osman tu, yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, adalah Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Tidak sah bacaan di dalam solat dengan selain daripadanya, melainkan apabila bertepatan dengan resam walaupun berbeza titik. Sebab apa? Yang kita katakan tadi tu, syarat Quran ni 3 rukun. Salah satunya bertepatan dengan resam walaupun secara ihtimal. Adapun qiraat 7 yang dinisbahkan kepada qurra yang 7 bukanlah ahruf yang 7 yang berkembang bacaannya dalam kalangan sahabat, tetapi ia sebenarnya merujuk kepada huruf yang satu daripada 7 huruf, iaitu huruf Zaid bin Thabit, yang mana Utsman radhiyallahu taala anhu mengumpulkan Quran dengannya. Ibnu Atiyah berkata, telah berlalu masa yang lama dan tempat yang banyak membaca Quran dengan qiraat yang 7 ini dan dibaca dengannya di dalam solat kerana ia sabit secara ijma'. Adapun qiraat syadz, maksudnya qiraat syadz ni pun sebenarnya bacaan yang ada, tetapi sebab apa tak cukup syarat macam saya contohkan tadi tu. Ada yang putus sanad, ada yang tak bertepatan resam Osmani. Adapun qiraat syadz tidak boleh dibaca dalam solat kerana tidak berlaku ijma' padanya. Baik, bab yang ke-18. Bertalaqi bacaan daripada para ulama yang adil. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Qala Ubay, Nabi kita kata pada Sayyidina Ubay ni, Allah perintahkan aku baca Quran pada kamu. Maka Ubay pun bertanya, adakah Allah menamakan aku padamu? Allah sebut, ya Rasulullah, maksudnya Allah khususkan nama aku. Baginda berjawab, Allah telah menamakan kamu kepadaku. Anas berkata, Ubay pun mula menangis. Anas berkata, Ubay pun mula menangis. Kejapnya ada orang stage pula. Allah SWT. Baik, jadi bacaan Sayyidina bacaan Rasulullah SAW kepada Ubay itu bermaksud mengambil bacaan daripada guru yang paling mahir, apatah lagi Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah membaca kepada Ubay supaya dia mempelajarinya dan mengambilnya daripada baginda. Begitulah hendaknya bacaan Quran kepada para orang yang adil dan ulama, supaya mereka mengijazahkan bacaan tersebut. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iqra' alayya al-Qur'an." Nabi kita suruh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni baca Quran. Maka Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku wajar membaca Quran untukmu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu?"
Nabi kita menjawab, sesungguhnya aku ingin mendengar daripada orang lain. Ya, bermaksud apa? Baca Quran disemak oleh orang yang pakar. Ya, tadi dengar seorang guru baca, ya, dan anak murid ambil bacaan. Yang kedua ni pula ialah, ya, anak murid baca disemak oleh guru. Inilah yang dikatakan tariq, ya, dalam talaqi musyafahah. Ya, dalam talaqi musyafahah boleh berlaku dalam dua keadaan. Guru baca, murid ambil pun boleh. Murid baca, guru dengar, semak, dan kalau tak betul dibetulkan pun juga boleh. Ya, dua keadaan ni. Itu tariq mutaqaddimin. Adapun tariq mutaakhirin, dia gabungkan kedua-dua. Kadang-kadang guru baca, kadang-kadang murid baca. Maka Abdullah bin Mas'ud pun bacalah surah An-Nisa sampailah pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, bagaimanakah keadaan orang-orang yang, ya, kufur, yang tak nak beriman, tak percaya dengan Rasulullah itu, ya, kelak di akhir akhirat kelak apabila kami mendatangkan seorang saksi, iaitu Rasul sebagai saksi daripada tiap-tiap umat, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap mereka, yakni terhadap mereka yang kufur dan enggan beriman itu. Ya. Kemudian aku mengangkat kepalaku, atau ada orang yang mencuit rusukku, maka aku melihat air mata baginda sallallahu alaihi wasallam berlinangan. Ya, air mata baginda Nabi berlinangan. Baik, berikutnya bab yang ke-19. Bab yang ke-19. Membaca dengan melihat mushaf. Membaca dengan melihat mushaf. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama untuk seorang hamba hampirkan diri kepada Tuhannya selepas menunaikan segala kefarduan yang difardukan. Imam Tirmidzi meriwayatkan, ayat ini berkenaan dengan baca Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ia menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana dengan baca Quran ini dapat ganjaran pahala yang sempurna sehata bagi setiap huruf, walaupun dalam hal keadaan, masya-Allah, dalam hal keadaan kita tak tahu makna dia. Maka dengan sebab itulah, ya, baca Quran ini seafdal ibadah selepas ibadah-ibadah fardu yang lain. Aku berkata, yakni pengarang, bacaan itu boleh jadi sama ada secara hafalan ataupun dengan melihat mushaf secara serentak. Tidak seharusnya Al-Quran itu ditinggalkan dan disisihkan tanpa dibaca. Orang yang membaca Quran daripada mushaf menghimpunkan dua pahala. Orang yang baca daripada hafazan dengan baca daripada mushaf. Ya, orang baca pada mushaf ni dia himpun dua kelebihan. Di antara bacaan dengan lidah dan melihat pada ayat. Ya, mata yang tengok pada ayat dapat pahala. Tangan yang membuka helaian dengan helaian demi helaian Quran dapat pahala. Tangan yang pegang Quran dapat pahala. Ya, adapun orang yang baca daripada hafazan, maka dia hanya dapat pahala hafazan saja. Ya, dia dapat pahala bacaan saja tanpa dia dapat pahala yang kita katakan tadi. Maka dengan sebab itulah ia lebih afdal baca dengan melihat mushaf. Ini kalau dalam hal keadaan di luar solat. Ya, dalam hal keadaan di luar solat. Adapun bacaan di dalam solat, ya, bacaan dalam solat, maka lebih afdal kita baca dengan hafazan kita. Ya, baca daripada hafazan kita. Kerana faqra' ma tayassarta minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kalian daripada Quran. Maka hatta dengan ada dalam kalangan ulama yang mengatakan, ya, melihat mushaf dalam solat itu boleh membatalkan. Ada pandangan yang macam tu. Ya, maka dengan sebab itulah bila ada pandangan yang sedemikian, maka baca dalam hal keadaan tak melihat mushaf itu lebih utama. Ya, contohnya dalam solat tarawih dan sebagainya. Ya, apatah lagi kalau seorang tu dia hafiz, kemudian ya, baca tengok Quran pula, nanti jadi fitnah pula pada dia. Ya, jadi, ya, orang tu kata hafiz tapi kenapa buka Quran? Ya, sahutlah cabaran. Ya, yang kawan ni buka Quran supaya dia lancar. Ya, bukan tak ingat tapi nak bagi lebih lancar dan lebih confident. Ya.
kena blackout gelap aja dia boleh baca lagi. Sebab apa? Memang dia hafal. Begitulah maksud dia. Maka baca dengan melihat mushaf afdal waktu di luar solat. Adapun baca dalam solat ni adalah baca daripada hafazan. Sebab itulah yang warid daripada hadis dan juga athar perbuatan para sahabat. Mereka baca di dalam solat bukan dengan baca dengan melihat mushaf. Baik, bab yang ke-20. Mengutamakan pembacaan Al-Quran di dalam solat dan menyemak bacaan Al-Quran setiap tahun. Baca Quran dalam solat terutama dan menyemak bacaan setiap tahun. Maksudnya kita lalui proses. Sebab itulah orang kita dah buat majlis tadarus bulan Ramadan tu paling kurang tidak setahun sekali bacaan kita disemak. Dan Nabi kita juga menyemak bacaan baginda dalam bulan Ramadan. Dengan Nabi kita baca pada malaikat Jibril dalam bulan Ramadan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq bahawa Jibril alaihi salam membentangkan Al-Quran ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masruq meriwayatkan daripada Aisyah, daripada Fatimah radhiyallahu taala anha, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW membisik kepadanya bahawa Jibril akan membentangkan Quran kepadaku sekali setahun. Sesungguhnya dia telah membentangkan kepadaku 2 kali sekarang. Tahun ni pelik Nabi kata sebab 2 kali. Aku tidak melihatnya kecuali ajalku sudah sampai. Jadi Nabi kita bisik pada Aisyah, pada Fatimah sampai Fatimah menangis. Ayah rasa ni tanda-tanda bahawa inilah dekatnya ajal baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, adalah dia yakni Jibril membentangkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali setahun. Maka dia telah membentangkan ke atas baginda 2 kali pada tahun kewafatan baginda. Adalah baginda beriktikaf 10 hari setiap tahun dan baginda beriktikaf sebanyak 20 hari pada tahun kewafatan baginda. Iaitu 20 hari dalam bulan Ramadan. Jika pembacaan Al-Quran adalah seorang yang hafiz, maka afdalnya adalah dia membacanya di dalam solat sebagai menuruti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kunut baginda di dalam solat adalah panjang. Kunut di sini dengan makna berdiri yang lama. Kunut makna berdiri yang lama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqala hatta hamamtu bi amrin su." Qala qila wa ma hamamta bih? Qala hamamtu an ajlisa wa ad'a. Aku bersolat bersama Rasulullah SAW, maka baginda telah memanjangkan solatnya. Nabi kita baca bacaan panjang. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita baca dari Baqarah sampai An-Nisa dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat. Sehingga aku terlintas melakukan sesuatu yang buruk. Sampai rasa, terlintaslah hati sesuatu yang buruk. Lalu dia ditanya, apa perasaan tu? Kata dia, aku rasa macam nak duduk aja biar Nabi sembahyang solat. Begitulah gambaran keadaan lamanya Rasulullah dalam sembahyang sunat. Jika pembaca Al-Quran itu tidak hafiz dan dia mahu mengkhatam Al-Quran di dalam solat, ia adalah dibolehkan. Ini adalah pandangan jumhur kecuali Abu Hanifah. Beliau berpandangan bahawa batal solat tersebut dengan melihat mushaf ni yang saya katakan tadi tu. Imam Abu Hanifah kata batal sembahyang kalaulah sembahyang tengok pada mushaf. Tengok pada mushaf. Maka bacalah mana yang mudah bagi kita, kata Imam Abu Hanifah. Adapun 2 tokohnya Abu Yusuf dan Muhammad dalam mazhab Hanafi, mereka berpendapat solat tersebut sempurna dan membaca dengan melihat mushaf adalah lebih afdal daripada membaca secara hafalan. Ini pandangan yang terkeluar daripada pandangan imam sendiri, iaitu Abu Yusuf dan juga Muhammad. Mengkhatamkan Al-Quran dalam solat di bulan Ramadan adalah lebih utama jika mampu. Jika tidak mampu, maka di luar solat. Baik. Apabila ada ulama mengatakan batal baca Quran dengan melihat mushaf di dalam solat, maka pada ketika itu, kalaulah kita mengambil sikap warak hukum, sikap warak hukum, maka ulama mengatakan bahawa meninggalkannya adalah sunat. Dengan erti kata kita baca Quran tanpa melihat mushaf adalah sunat kerana bersikap warak hukum. Kerana bimbang
kalaulah sungguh pandangan ijtihad yang mengatakan batal itu benar. Ya, contohnya. Maka begitulah juga dalam hal-hal yang tak wajib. Ya, tiba-tiba ada mazhab kata wajib. Maka ulama mazhab kita mengatakan sunat kita meraihkan pandangan tu. Contohnya seperti baca doa iftitah. Dalam mazhab kita baca doa iftitah sunat. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah baca doa iftitah wajib. Maka pada ketika itu sunat untuk kita meraihkan pandangan wajib. Maka apabila seseorang itu dia baca doa iftitah, dia dapat 2 pahala sunat. 1 pahala sunat bacaan. 1 pahala sunat kerana meraihkan pandangan wajib. Ya, maka begitulah juga di sini apabila ada mazhab ataupun pandangan yang mengatakan ya batal solat bila baca Quran dengan melihat mushaf dalam solat. Maka pada ketika itu, orang yang bersikap warak hukum, dia tak baca. Dia baca aja apa-apa ayat yang dia ingat, yang dia hafal. Baca takat mana dia ingat, takat mana dia hafal. Pada ketika itu dia dapat 2 pahala sunat. Sunat membaca surah selepas Fatihah, dapat. Sunat meraihkan pandangan yang mengatakan batal kalau tengok mushaf, maka dia tak tengok mushaf. Maka dia dapat 1 lagi pahala. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar. Wallahu a'lam. Baik, meninggalkan berbantah-bantah mengenai Quran. Jangan duk bergaduh, berdebat dengan Quran ni. Daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran ma'talafat qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu." Bacalah Quran selama mana hati-hati kamu berjinak-jinakkan, yakni bersepakat pada maknanya. Apabila kamu sudah bertelagah pada memahami maknanya, maka bangunlah daripadanya. Maksudnya berhenti dulu. Berhenti dulu. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma katanya, suatu hari aku pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata lagi, Rasulullah SAW mendengar dari kamarnya suara 2 orang lelaki yang sedang bertelagah pada satu ayat. Daripada kamar Nabi kita dengar orang yang sedang berbincang berkenaan dengan satu ayat dan bertelagah. Dari segi kita katakan memahami makna dia. Maka Rasulullah SAW pun keluar kepada kami, kelihatan di wajah baginda tanda kemarahan. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya telah musnah umat sebelum kamu kerana pertelagahan mereka mengenai Alkitab, yakni wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Baik, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata, Rasulullah SAW telah membaca firman Allah, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, kunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب." Wow, pada warasikhun tu ada khilaf ulama. Ada dalam kalangan ulama mengatakan waw itu adalah wawul istinaf, waw permulaan cerita. Maka bila wawul istinaf, maka ia taklah berhubung dengan ayat sebelumnya. Dan ada pula ulama mengatakan waw di situ adalah wawul aqaf. Adalah waw aqaf. Maka bila waw aqaf, maka dia adalah hubung kait dengan ayat sebelumnya. Maka atas dasar itulah juga para ulama ni ada aliran yang berbeza dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat. Ada dalam kalangan ulama mengatakan ayat mutasyabihat itu boleh ditakwilkan. Ulama-ulama khalaf mengatakan boleh ditakwilkan. Ada dalam kalangan para ulama pula mengatakan wawul istinaf, maka di situ mereka mengambil jalan taslim saja, menerima aja pada ayat-ayat mutasyabihat ni tanpa takwil. Hanya tafwid, menyerahkan kepada Allah tanpa isbat, tanpa mengisbatkan ayat mutasyabihat itu pada sifat-sifat Allah. Maksudnya dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamat,
Ya, ayat yang tetap, tegas dan nyata makna secara jelas maksud. Tak payah nak takwil, langsung faham. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar, yang tidak jelas maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Ya, disebabkan mutasyabihat tadi. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah. Ya, banyak lagi ayat Quran yang lain, tapi dia pergi cari ayat tu, ayat mutasyabihat tu. Berlambak lagi ayat lain. Ya. Beriman dengan ayat mutasyabihat, ayat lain macam mana pula? Ya. Allah kata laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan segala sesuatu. Yang tu ayat muhkam, jelas dah. Ya, muhkam tanpa perlu ditakwil lagi. Ya, tapi dia duk pergi cari juga ayat yadullah, tangan Allah, muka Allah, kaki Allah. Itu. Maksud dia. Ya. Maka patutnya dia kena gabunglah kedua-dua ni. Ya, barulah ambil jalan para ulama salaf. Ulama salaf langsung tafwid. Ya, serah pada Allah apa maknanya tanpa isbat. Ya, tapi datang kumpulan aliran ni kemudian ni, ya, dia kata tangan tu tangan lah, tapi kita tak tahu tangan tu macam mana. Ya, itu dia, ya, itu dia dah isbat tangan pada Allah. Kemudian baru dia tafwid, ya, menyerahkan makna, menyerahkan tangan tu bentuk macam mana. Ya, tak tahu. Cuma Tuhan tu ada tangan. Maksudnya macam tu. Ya, berbeza dengan ulama salaf, mereka mengatakan bahawa yat lah, tapi kita tak tahu yat tu apa. Ya, kita tak tahu yat tu apa. Ya, jadi serah terus pada Allah tanpa langsung mentakwil dan juga tanpa langsung mengisbat. Ya, mereka tidak isbat. Mereka mengatakan, ya, maha suci Allah daripada menyamai segala sesuatu. Ya, serahkan ia kepada Allah. Itu, ya, aliran mutaqaddimin. Datang ulama-ulama khalaf ni, ya, mereka mentakwilkan sesuai dengan tafsiran para sahabat. Ya, contohnya Abdullah bin Abbas yang mengatakan aku dalam kalangan ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang boleh takwil. Ya, kata Abdullah bin Abbas. Dan kata Abdullah bin Abbas, ya, ayat itu ialah, ya, kekuasaan. Ya, kerana orang-orang Arab apabila dia nak bagi bantuan ataupun dia nak beri jaminan keamanan pada seseorang, dia kata yadi fauqah, tangan aku di atas dia. Maka orang lain fahamlah, ya, orang ni jangan diganggu, dia bawah jagaan kawan ni. Ya, maka bila disebut yadullah ma'al jamaah, bermaksud apa? Pertolongan Allah. Ya, pemeliharaan Allah bersama dengan jamaah. Begitu juga la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Perkataan aiman ialah tangan-tangan kanan. Tetapi aiman di situ dengan makna apa? Aiman di situ dengan makna sumpah. Kerana orang-orang Arab bila dia nak bersumpah, dia pegang tangan kanan kawan dia, pegang erat-erat, kemudian mereka ikat janji setia sumpah. Maka dengan sebab itulah, ya, Allah namakan janji sumpah itu dengan aiman, yamin. Ya, dengan kanan. Maka kita lihat, kalaulah ayat yang Allah turunkan berkenaan dengan kehidupan kita ni pun ada Allah gunakan ayat sesuai dengan kefahaman bangsa Arab pada ketika itu, maka begitulah juga ayat-ayat mutasyabihat ni. Ya, bahkan dalam kehidupan kita ni pun sama juga. Ya, sama juga. Ya, ada aja mutasyabihat ni. Ya, kita duk kata muka pintu, bila pintu ada muka. Anak sekolah, bila sekolah beranak. Ya, kepala jalan kat mana kepala dia, ada orang bila tanya pula. Ya, tapi bila bercakap faham. Ya, kepala jalan. Ya, kepala air baru ni. Ya, ada kepala, ada muka, ada rambut, ada apa ke? Ya, tapi fahamlah. Ya, maka itulah juga mutasyabihat. Ya, jadi adat ayat Al-Quran ni dia turun sesuai dengan adat dan budaya. Maka atas dasar itulah para ulama, ya, tawil. Maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, yakni memesongkan maksud menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, yang tafsir maksud yang sebenar, melainkan Allah. Ya, dan orang-orang yang tetap teguh. Bila diterjemah dan, ya,
Maka pada ketika itu ya maksudnya apa? Ya yang tahu juga takwil ni ialah ya orang-orang yang Allah bagi ya ilmu. Yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu agama. Berkata kami Rabbana, ya, berkata kami beriman kepadanya, semua itu datangnya daripada sisi Tuhan kami, dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kemudian baginda bersabda, apabila kamu melihat orang yang menjejaki apa-apa kesamaran daripadanya, ya, Nabi kita pesan ni, kalau jumpa sekumpulan orang yang asyik duk sembang, duk cerita ayat mutasyabihat. Ya, ayat-ayat lain dia tak apa nak sibuk sangat, tapi duk cari ayat-ayat mutasyabihat ni duk bawa pada umat. Ya, ni Nabi pesan. Apabila kamu melihat orang yang menjejaki apa-apa kesamaran daripadanya, maka merekalah orang yang dimurkai Allah. Ya, Nabi kata merekalah orang yang dimurkai Allah, maka waspadalah daripada mereka. An-Nawawi di dalam syarah ke atas Sahih Muslim menyatakan para mufassirin, usuliyin dan ulama-ulama lain telah berselisih pandangan pada muhkam dan mutasyabih kepada perselisihan yang banyak. Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafa mengatakan bahawa apabila tidak warid tafsirannya secara tauqif, ya, riwayat yang sahih daripada Rasulullah SAW, maka hendaklah ia ditafsirkan dengan apa yang difahami oleh ahli-ahli bahasa dan menepati lafaz dengan makna asalnya. Ya, itu kata Imam kata Imam Al-Ghazali. Maksudnya Imam Al-Ghazali setuju dengan takwil ya ahli bahasa. Yang tepat, yang ni sahih adalah muhkam merujuk kepada dua makna. Ini penjelasan ya Syekh As'ad Sawarji mengikut pandangan beliau. Apa maksud muhkam? Ialah ayat yang terseluruh maknanya yang tidak terdedah kepada apa-apa kesamaran dan andaian. Manakala mutasyabih pula adalah apa yang bertembung padanya pelbagai andaian yang boleh ditakwilkan, yang boleh diandaikan dengan andaian yang lain. Muhkam adalah apa yang susunan ayatnya dapat difahami secara zahir ataupun secara takwil. Manakala mutasyabih pula adalah nama-nama yang musytarak, seperti perkataan quru. Ya, quru ni boleh diterjemahkan dengan banyak makna. Ada yang mengatakan quru itu ialah 3 kali suci. Ada yang mengatakan quru itu ialah 3 kali haid. Ya. Man biyadihi uqdatun nikah, ya, siapa yang di tangannya ya kuasa dalam dalam akad nikah, kuasa dalam simpulan nikah. Ada ulama mengatakan uqdatun nikah tu, man biyadihi uqdatun nikah tu adalah wali. Ada yang mengatakan man biyadihi uqdatun nikah tu suami, sebab dia yang berkuasa merungkaikan ikatan perkahwinan. Ya, jadi kalimah-kalimah yang macam tu yang dikatakan mutasyabih. Ini menurut Syekh As'ad Sawarji. Dan al-lams, au lamastumun nisa tu, perkataan lamastumun nisa tu, ada yang lamas yang dimaksudkan dengan sentuh, ada lamas yang dimaksudkan ada lamas yang dimaksudkan dengan bersetubuh. Quru berputar sekitar haid, man biyadihi uqdatun nikah pula sekitar wali dan suami, manakala lamas pula sekitar persetubuhan atau sentuhan. Mutasyabih juga dikatakan kepada apa yang warid daripada sifat-sifat Allah yang pada zahirnya mewahamkan arah dan bandingan serta memerlukan kepada takwil. Begitu juga pada masalah-masalah yang disebut dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah yang perlu ditakwilkan, sebab kalau nak faham zahir maka dah menyalahi dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Ulama berselisih pandangan tentang orang yang mantap di dalam ilmu, ar-rasikhuna fil ilm. Adakah mereka mengetahui takwil mutasyabih? Maka yang paling sahih adalah pandangan bahawa ar-rasikhun mengetahui ayat takwilnya. Kerana Allah tidak dapat diterima akal bahawa Allah mengajukan kata-katanya kepada hambanya dengan suatu yang makhluk tidak ada jalan bagi mengetahuinya. Asbab kita dan lainnya telah sepakat bahawa mustahil Allah berkata-kata sesuatu yang tidak dapat difahami. Wallahu a'lam. Pastilah ada orang yang diberikan ilmu, mengetahui.
Hadis ini memberi amaran daripada mencampuri golongan sesat dan bid'ah dan orang yang menjejaki kesamaran-kesamaran dengan tujuan menimbulkan fitnah. Adapun sesiapa yang bertanya mengenai apa yang samar untuk mendapat panduan dan pedoman, maka ianya tidak mengapa. Takat tanya sebab nak tambah ilmu, itu tak terjela. Ni tanya saja nak mencetuskan, kita katakannya, kegusaran dan kepayahan. Bahkan menjawabnya adalah wajib. Manakala golongan pertama, yakni orang yang sengaja cari ayat-ayat mutasyabih, tidak perlu dijawab, bahkan hendaklah dihalang, bahkan ditahzir. Tahzir ni maksudnya sampai ke peringkat dipenjarakan. Sebagaimana Umar mentahzir Sabiq bin Asal kerana beliau menjejaki mutasyabih. Wallahu a'lam. Firman Allah, وَمَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah melainkan orang-orang kafir. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad diperdayakan oleh kebebasan mereka bergerak-gerak dan dengan berulang alik dari semua bandar ke bandar. Maksudnya nampak macam dia orang ni orang yang selamat di sana sini sedangkan dia kafir. Jangan terpengaruh macam tu. Tetap mereka tu orang yang dimurkai Allah. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk dan hidayah Allah. Baik, bab yang ke-22. Mengelak daripada mentafsir Al-Quran secara dhad, sangka-sangka. Ilmu tafsir ni kita kena ambil lah daripada para ulama mufassir. Dan ulama mensyaratkan juga dalam mentafsir Quran ni seseorang tu dia kena kuasai 14 bidang cabang ilmu. Antaranya ialah ilmu tentang nuzul Quran, antaranya ilmu berkenaan dengan nahwu sharaf tu dah wajib dah, balaghah, nuzul Quran kena tahu, berkenaan dengan asbabun nuzul, dia kena tahu. Kemudian begitulah juga dia kena tahu nasakh dan mansukh, dia kena tahu tarikh tasyri', baru dia tahu, dia tahu ayat mana dulu ayat mana kemudian. Begitulah juga dia kena tahu juga mutlak dan muqayyad, muhkam dan mutasyabih. Semua tu ilmu-ilmu yang wajib diketahui. Barulah boleh dia mentafsirkan Quran. Bila tak sampai daya tu, maka cukuplah dengan dia menjadi naqil, orang yang hanya menaqalkan tafsiran para ulama yang muktabar. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikut apa yang tidak engkau mempunyai pengetahuan mengenainya. Jangan cuba-cuba. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala fil Quran bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berkata sesuatu mengenai Quran tanpa ilmu, yakni mentafsirkannya, maka demi sesungguhnya dia telah mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ini ancaman daripada Nabi. Dalam hadis yang lain, man qala fil Quran bi ra'ih fa asaba faqad akhta'a. Sesiapa yang berkata sesuatu tentang Quran walaupun yang dia kata itu benar, betul, tepat dengan sama dengan tafsiran para ulama muktabar, tapi dia ni tak ada disiplin ilmu, tak belajar. Berdasarkan pandangannya maka ia betul, sesungguhnya ia tetap salah. Dia tetap salah. Salah dari segi apa? Salah dari segi adab dengan Quran. Dia kena mengaji, dia kena belajar, dia kena ambil daripada ulama yang muktabar. Dia kena ada cukup ilmu untuk dia bercakap tentang Quran. Al-Baihaqi berkata, inilah yang paling sahih apa yang dimaksudkan baginda wallahu a'lam. Pandangan yang menguasai hati tanpa dalil tertegak padanya. Pandangan seumpama ini adalah tidak harus mentafsirkan Al-Quran dengannya. Adapun pandangan yang bersandarkan burhan, yakni dalil, bukti dan hujjah, maka berhukum dengannya pada perkara yang berlaku adalah harus begitulah juga mentafsirkan Quran dengannya adalah harus, yakni mereka yang ada autoriti dalam mentafsirkan ayat suci Al-Quran. Baik, berikutnya tak bermusafir ke negeri musuh dengan Quran. Yang ulama mengatakan ni berkenaan dengan kita bawa Quran pergi ke negara orang kafir
dalam hal keadaan tak boleh jaga keselamatan Quran. Ya, tapi kalaulah dunia kita ni dah aman dah, di mana-mana pun Quran dibawa, maka pada ketika itu tak jadi masalah dah. Ya, ni sebagai adab saja. Ya, zaman dulu, zaman kalau orang kafir dapat Quran ni dikoyak, dibakar dan sebagainya. Ya, maka dengan sebab itulah ya, begitu juga era pemerintahan Rusia dulu. Ya, macam mana Quran ni dirampas, dibakar dan sebagainya. Sehingga mereka terpaksa gali buat masjid dalam bawah tanah, pengajian Quran bawah tanah, Quran disimpan di bawah tanah. Ya, jadi kalau hal keadaan yang macam tu, ya, orang di tempat kita ni nak pergi ke tempat tu dalam hal keadaan tahu ya penguasa di situ rampas dan bakar Quran. Ini yang tak boleh bawa Quran musafir. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafira bil Quran ila ardil adu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang bermusafir membawa Quran ke negeri musuh ya, dalam keadaan ya tak terjaga keselamatan dan kesucian Quran. An-Nawawi berkata larangan musafir dengan membawa mushaf kerana ditakuti ia terjatuh ke tangan musuh dan mereka mencabuli ya hak kehormatannya. Jika dijamin aman dari sebab dari sebab ini maka tidak makruh. Ya, jadi larangan ni larangan yang ada kita katakan illah. Ya, ada illah dia. Illah dia ialah keselamatan Quran. Kalaulah terjaga keselamatan boleh saja ya, tanpa larangan. Maka tidak makruh dan tidak dilarang daripadanya. Inilah pandangan yang sahih. Pandangan ini juga dipegang oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Bukhari dan lainnya. Baik, apabila membaca satu surah hendaklah tidak melangkau kepada lainnya sehingga selesai menyempurnakannya. Ya, jangan sebab apa ayat Quran ni diturunkan sesuai dengan munasabah dia. Dari sebab pada satu cerita kepada satu cerita tu dia ada hubung kait dia. Contohnya kita tengok ayat Ila fi Quraisy, cerita tentang orang Quraisy. Ya, kemudian ya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil juga cerita tentang ya tentang Quraisy juga. Ya ayat surah Quraisy cerita tentang nikmat Allah yang mengamankan orang Quraisy dalam perjalanan waktu mereka pergi berdagang. Dan ayat Al-Fil juga cerita bagaimana nikmat yang Allah berikan pada orang Quraisy, keselamatan ya akibat serangan tentera bergajah. Ya, maka itu dua nikmat yang Allah sebutkan. Maka susun atau surah tu juga dia ada hubung kait. Ya, dia ada alaqat, hubung kait. Maka dengan sebab itulah tak digalakkan melangkau. Ya, Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari masya-Allah marah sangat ya kalau baca Quran ni lompat-lompat. Baca surah ni tiba-tiba baca ke surah lain tak ikut tertib dia. Ya, marah sungguh sebab apa? Ya, tak ikut munasabat. Ya, susunan surah tu sebenarnya dah ada munasabatnya yang tersendiri. Baik, kita habiskan bab 24 ni. Al-Baihaqi berkata di dalam Syu'abul Iman, Al-Halimi berkata pada larangan mencampur aduk satu surah dengan satu surah adalah berdasarkan riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui Abu Bakar dalam keadaan beliau sedang membaca dengan suara yang perlahan. Umar pula dengan suara yang nyaring, manakala Bilal pula mencampur adukkan antara satu surah dengan satu surah. Kemudian baginda bersabda kepada Abu Bakar, aku melaluimu dan engkau memperlahankan suara. Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku mendengar siapa yang aku bermunajat. Ya, maksudnya apa? Ya, aku bermunajat dengan Allah. Allah itu Maha mendengar. Baginda bersabda, angkat sedikit suaramu. Sabda baginda bagi Umar, aku telah melaluimu dan engkau menyaringkan suara. Umar menjawab supaya apa? Ya, harban lisyayatin, ya saunan linnayami. Ya, kata Sayyidina Umar, saya saja baca kuat-kuat supaya setan lari. Dan juga supaya orang yang mengantuk jaga. Ya, dengar gegak gempita suara Umar. Ya, jadi tak lena. Baginda bersabda, perlahankan sedikit suaramu. Sabda baginda kepada Bilal, aku telah melaluimu dan engkau membaca sebahagian daripada surah ini dan daripada surah ini. Maksudnya rakaat pertama baca surah ini, rakaat kedua baca surah lain pula. Ya. Baca maksudnya ayat-ayat yang lain pula.
Bilal menjawab, aku mencampurkan yang baik dengan yang baik. Ya, kata Bilal, saya campurkan yang baik dengan yang baik. Ya Rasulullah, ni banyak Quran, yang ni banyak Quran juga. Ya. Maka baginda bersabda, bacalah surah menurut wajahnya. Ya, maksudnya bacalah surah mengikut ya aturan dia, wajah dia yang sebenar, rupa surah tu yang sebenar. Ya, habiskan. Jadi sebab itulah rakaat pertama kalau kita dah baca dah Baqarah, sambung rakaat kedua pun sambung berikut ayat berikutnya. Ya, kecuali lah kalau kita ya tiba-tiba tak ingat apakah, ya bolehlah ambil surah lain. Ibnu Battal berkata, kami tidak ketahui siapapun yang berkata dengan wajibnya menurut tertib susunan surah pada bacaan sama ada di dalam maupun di luar solat. Maksudnya Ibnu Battal ni berpandangan, dia tak jumpa pandangan yang mengatakan wajib kita baca ikut tertib. Ya. Jadi macam kita sebut tadi, dia bukan wajib. Ya, bukan wajib ni dari segi adab. Ya, dengan Quran, sebab tiap-tiap susunan ayat surah tu dia ada hubungan dia. Bahkan harus dibaca Al-Kahfi sebelum Baqarah. Ya, boleh aja takkis macam tu. Baca Kahfi, kemudian nanti baca Baqarah pula. Ya. Al-Hajj sebelum Al-Kahfi contohnya. Adapun apa yang diriwayatkan daripada Salaf berkaitan dengan larangan secara songsang, ya, baca secara songsang, adalah membaca dari akhir surah ke permulaannya. Ya, zaman kita ni dah ada lah ni. Ya, zaman kita ni. Ya, ada kumpulan-kumpulan tertentu dia nak tunjuk kata anak murid dia ni hebat, ya, kuat ingatan dalam hafazan, dia suruh terbalikkan, baca surah Waqiah daripada belakang naik ke depan. Ya, itu tanda hebatlah ingatan dia. Perbuatan macam tu haram sebenarnya. Ya, itu dia panggil taqqis sesuat, tak boleh. Adapun kalau sekadar kita baca tak ikut tertib, ya, baca Kahfi dulu kemudian baca Baqarah, ya, tak ada ulama kata wajib baca ikut tertib. Ya, tak ada kata wajib, cuma sunat saja ikut tertib. Ya, sebagaimana dalam Tibyan. Ya, sunat ikut tertib. Ya, jadi yang tak boleh ni, yang kata haram ni, menterbalikkan ni taqqis sesuat daripada bawah, ya, naik ke atas. Ya, dia baca terbalik. Mulakan daripada ayat akhir, kemudian naik pula ayat sebelumnya, naik pula ayat sebelumnya, naik pula ayat sebelumnya, sebab nak tunjuk kata dia ni mahir dan ingat Quran. Ada, ya, duk tengok iklan kat Facebook kat mana, ya, duk tunjuk kata anak murid dia pandai. Ya, kita kadang-kadang geram juga pasal macam nak jerekah aja. Ya, sebab apa? Apa yang dia duk buat tu sebenarnya tak boleh. Ya. Segolongan manusia pernah melakukannya pada qasidah dalam syair kerana bersungguh-sungguh untuk menghafalnya dan melancarkan lidah untuk membentangkannya. Maka para ulama salaf melarangnya dilakukan pada Quran kerana ia adalah haram. Sebab apa? Langsung tak dapat difahami makna dia. Ya, bila diterbalik ni makna pun ya tidak ada kita katakan ya sinonim makna dia. Maka itu perbuatan yang haram. Kemudian beliau, yakni Ibnu Battal, menyambung lagi, tidak ada khilaf bahawa susunan tertib ayat-ayat setiap surah menurut apa yang terdapat dalam mushaf sekarang ini adalah tauqifi, iaitu wahyu daripada Allah. Atas jalan itu umat ini menakalkan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi umat ni meriwayatkan bacaan Quran tu ayat demi ayat tu sesuai dengan apa yang nabi kita baca, itulah pedoman wahyu. Sesungguhnya adalah menjadi rukhsah, yakni keringanan. Diizinkan dalam mengajar kanak-kanak dan orang bukan Arab, yakni orang ajam, untuk memulakan dengan al-mufassal, iaitu surah-surah pendek. Ya, tu yang kita mengaji juzuk amma dulu. Ya, sebab nak gemakkan budak-budak ni kalau mengaji Baqarah, ya Allah, nak habis satu surah lamanya. Ya, maka sebab tu mengaji baca amma dulu. Satu surah habis, esok lompat masuk surah lain pula, jadi rasa gemar, seronok. Ya, sebab menggemakan dia. Maka memulakan dengan surah-surah mufassal, maka dimulakan mengajar mereka daripada akhir Quran dengan Al-Mu'awwidhatain, kemudian dinaiki hinggalah kepada Al-Baqarah kerana kesukaran surah-surah yang panjang bagi mereka. Dan bacaan sonsang seperti yang diketahui terlarang adalah membaca mana-mana surah daripada akhir ke awalnya. Ya, yang dikatakan taqqis suar ni yang tak boleh ialah baca terbalik. Ya, daripada akhir patah balik kepada awal, itu yang tak boleh dari segi satu surah. Adapun kalau dari segi baca surah sempurna An-Nas, kemudian baca pula Al-Falaq,
kemudian baca pula Al-Ikhlas, itu tak jadi masalah, dibolehkan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sampai situ. Selebihnya kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk sesi yang ketiga sehingga bab ke-24. Jazakumullah khairal jazak pada Fadil Ustaz. Kita buka untuk sesi Q&A, soalan. Kalau ada sahabat-sahabat yang nak tanya, saya mulakan dulu. Untuk soalan yang pertama berkenaan dengan sanad. Berkenaan dengan sanad tadi, macam mana pandangan Ustaz kalau ada orang yang, maksudnya dia macam Ustaz sebut tadi lah, sekarang ni banyak orang yang dah terdedah masyarakat kita ambil talaki bersanad apa semua. Tapi guru tadi dia pun nampak orang ni sebenarnya bukan takat sanad saja, kita punya penilaian kita adalah dia perlu talaki lagi lah. Maksudnya bacaan pun tak berapa cantik apa semua pun. Tapi dia mungkin sebab tengok keadaan sekeliling orang semua sebut pasal sanad apa semua, dia pun sibuk nak ambil sanad juga. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang orang dia kata saya dah habis bacaan sanad, tapi bila kita dengar bacaan dia, ternyata dia perlu talaki lagi lah. Jadi dia menisbahkan sanad tu, memiliki sanad tapi bacaan yang tak pun sesuai dengan orang yang memegang sanad lah. Jadi macam mana keadaan macam tu Ustaz? Sebagaimana kata Imam Jazari dalam An-Nashri itu, Imam Jazari kata isnad ni syarat dia janganlah bacaannya tu bercanggah dengan apa yang dah termaktub dalam Ummahatul Kutub. Di dalam kitab-kitab tajwid yang mu'tabar. Maka apabila bacaan dia sendiri itu bercanggah, pada ketika itu sendirinya sanad dia tadi itu tak ada nilai. Dari segi kita guru-guru untuk kita berikan, saya tengok pendekatan para masyayikh di Mesir, bila dia nak bagi ijazah sanad pada pelajar dia, kita pun tahu yang duk datang mengaji ni kadang-kadang baca entah apa-apa aja, tapi syekh ni layan juga, betul juga, sekali-sekali dia kena sekeh dengan syekh, tapi itulah banyaklah bacaan tu yang kadang-kadang yang tersasar dan sebagainya. Maka pada ketika itu para masyayikh ni dia bagi ijazah sanad, tapi dia dengan syarat. Kita tengok dalam lafaz ijazah sanad tu, aku ijazahkan dia sanad bacaan hafz dengan syarat. Mestilah dia menekuni bacaan ni lagi. Maksudnya apa? Dia bagi syarat supaya pergi mengaji lagi. Cuma dia bagi sanad tu sebagai tabarukan saja untuk kita katakan tambah minat. Dan juga kita katakan seronok orang tadi tu rasa berkat dia dapat sanad pada para masyayikh. Tapi dalam masa yang sama, syekh dah letak dah wajib untuk dia sambung belajar lagi. Cuma sikaplah kadang-kadang dah ada sanad ni dah rasa besar kepala dah. Dia bukan takat mengaji lagi, dia pula duk sibuk nak bagi sanad kat orang. Jadi itu yang kadang-kadang jadi masalah tu. Kita tengok kat situlah. Wallahu a'lam. Baik. Okey Ustaz. Jadi untuk yang kedua, saya pernah terdengar ada bacaan, tak tahulah kalau Ustaz pernah jumpa, tentang ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ni qiraat lah, tentang qiraat. Katanya pernah ada dalam satu bacaan rasulun min anfasikum. Ada. Itu syaz ke macam mana ke? Syaz lah. Maknanya salah satu daripada bentuk 7 ahruf tadi lah, berubah baris dan berubah makna. Sama juga wajadilhum billati hiya ahsan. Ada dalam satu ayat, dalam satu qiraat wajadilhum billati hiya akhshan. Juga syaz. Akhshan ni maksudnya guna bahasa kesat. Itu yang kadang-kadang ada. Jadi apa muqabalah tu makna dia. Muqabalah tu makna. Ahsan dengan ahsyan. Akhshan. Itu berhadapan dengan orang-orang yang ingkar dengan Quran, orang yang kurang ajak dengan Quran. Kita pun kena tunjuk ni juga. Tak bolehlah nak guna bahasa elok-elok lah sebab dia pun teruk. Jadi itu juga ada qiraat akhshan. Tapi qiraat syadz lah, bukan qiraat mutawatir. Yang makbulah.
Ada maklumat Ustaz kalau nak dapatkan maklumat-maklumat tentang qiraat contoh-contoh ayat qiraat syadz ni, ada kitab-kitab apa ke? Ada Ustaz cadangkan? Ada satu Quran mushaf baru ni yang apa tu, yang Syekh Quraim Rajih tu, yang 14 qiraat. Ya 14 qiraat tu dia letak yang pertama qiraat mutawatirah yang 7, kemudian masyhurah yang 3, kemudian tambah lagi 4. Ya 4 tu merupakan qiraat yang syadz, ya tapi dia tak terlalu jauh lah dengan tak terlalu jauh dengan apa ni, kita kata Allahumma salli ala Muhammad, tak terlalu jauh lah dengan syarat-syarat tu. Ya contohnya macam itulah, ya baru-baru ni kan kita bahas berkenaan dengan qaf ya bitah tu. Ya qul huwallahu ahad, ya mustaqim, ya. Jadi qaf ya bitah ni merupakan kalau dari segi sebutan, ia masih lagi sebutan Arabi. Ya dia masih lagi sebutan Arabi. Ya sebutan gafno. Ya kerana ia bahasa mudhar. Ya kabilah mudhar. Ya kemudian ia juga dari segi ulama maghribah, ulama maghribi ada sanad. Ya, ada sanad sampai pada Ja'far As-Sadiq. Bacaan Ja'far As-Sadiq. Ya, ada sanad sampai bacaan sampai pada Ja'far As-Sadiq. Jadi dan dari segi kita katakan, ya dari segi resam Osmani juga tak ada, dia sebab dia masalah ihtilalul lahan, dia masalah lahjat saja. Ya dia bukan mengubah tulisan. Ya jadi dari segi bahasa nahwu masih tepat sebab dia lurah kabilah mudhar. Dari segi sanad dia ada sampai pada Ja'far As-Sadiq. Ya kemudian dari segi kita katakan resam juga sama. Ya dia tak ubah tulisan. Maka ya dengan sebab itulah dalam kalangan para habaib mereka sangat pegang bacaan ni. Sebab bacaan tu bacaan yang mereka riwayatkan secara sanad, sampai Imam Ja'far As-Sadiq, ya sampai kepada Rasulullah. Tetapi ia merupakan salah satu daripada qiraat yang nak kata makbulah, tak ada ulama qurra kata makbulah. Ya nak kata syadzah juga ulama qurra pun tak kata syadz. Ya maka sebab itulah dia kekal khilaf, ada orang baca, ada orang tak baca. Ya wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ada sahabat-sahabat kita, para asatizah yang lain yang nak utarakan soalan untuk Al-Fadhil Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya buka kamera. Ayah. Ustaz, saya nak tanya tentang hukum bacaan, bukan hukum, kadar harakat untuk baca wajibul ghunnah dengan ikhfa. Dia ada kadar bacaan tertentu ke? Itu saja. Baik. Berkenaan dengan kadar ghunnah ni pun sebenarnya ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama mengatakan bahawa ghunnah itu ia tak boleh dikira mengikut kadar-kadar mat. Ya ada yang berpandangan demikian. Ya namun kalau kita tengok dalam kitab At-Tabi'in, kalau kita tengok dalam kitab At-Tabi'in disebutkan juga naqal daripada Imam Ibn Jazari yang menyebutkan bahawa wajib al-ghunnah itu boleh dibaca dengan satu alif, boleh dibaca lebih daripada satu alif. Satu alif 2 harakat. Tetapi tidak boleh lebih dengan 2 alif. 2 alif jadi 4 harakat. Bermaksud Imam Jazari sendiri mengatakan bahawa wajib al-ghunnah tu boleh dibaca sampai 3 harakat. Wajib al-ghunnah tu boleh dibaca sampai 3 harakat. Sebab kata dia boleh baca dengan satu alif, dan juga tidak boleh lebih daripada 2 alif. Maaf, saya terlupa dah kenyataan kitab tu, tapi lebih kurang fahamnya. Maksudnya Imam Jazari kata wajib al-ghunnah ni boleh baca sampai 1 alif setengah.
Ya, 1 alif setengah. 1 alif setengah ni maksudnya 3 harakat. Ya, maka dengan sebab itulah kalau dalam penghakiman Al-Quran peringkat tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, saya pernah juga jadi hakim dan juga pernah juga hadir mudzakarah para hukam, hukama. Jadi memang antara markah istimewa yang diberikan kepada qari yang baca, apabila seorang qari itu konsisten baca wajib al-gunnah 3 harakat. Maka diberi markah bonus. Diberi markah bonus. Adapun bacaan idgham, itu sepakat ulama mengatakan bacaan idgham itu dengan 1 alif. Imam Jazari kata dengan 1 alif, maksudnya dengan 2 harakat. Ini dari segi kalau kita katakan merujuk kepada Imam Ibn Jazari. Dalam masalah-masalah Quran ni, pada perkara-perkara yang orang nak bincang berkenaan dengan khilaf dan sebagainya, masalah gunnah tu apakah boleh dikira harakat ataupun tidak dan sebagainya, maka sebenarnya elok kita rujuk kepada rujukan utama dia. Apa pun sebenarnya, siapa pun ada sanad Quran zaman kita ni, dia merujuk pada Imam Jazari. Sebab dia a'la sanad zaman kita ni. Sanad tertinggi. Tak ada seorang pun kata dia ada sanad Quran, kecuali sanad dia tu mesti lalu Imam Jazari. Maka mengambil qaul Imam Jazari itu lebih berautoriti lah, nak dibandingkan kita ambil qaul orang lain. Wallahu a'lam. Takat tu je lah saya boleh komen. Maaf. Okey. Terima kasih Ustaz. Ada lagi sahabat-sahabat kita yang lain? Kalau ada soalannya boleh juga dituliskan di ruangan chat. Kalau ada soalan nak diutarakan pada Al-Fadhil Ustaz. Tentang ni Ustaz, mad jaiz munfasil, kebiasaannya pada bacaan sanad tu dia ada yang ambil 2, ada yang ambil 4. Jadi pada pembacaan tu kalau masa kita ambil sanad tu kita baca dengan 4, apakah kita boleh baca dia dengan 2 ke macam mana Ustaz? Baik, kita ambil maklum bahawa mad jaiz munfasil ni adalah hukum mad jaiz. Bila dinamakan jaiz, mad yang harus, iaitu harus kadar dia dengan 2 harakat, dan harus juga kadar dia dengan 4, harus juga kadar dia dengan 6, harus juga kadar dia dengan 5, harus juga kadar dia dengan 3. Sebab tu dia nama harus. Maksudnya dia boleh sama dengan kadar mad asli dan dia boleh lebih daripada kadar mad asli. Sebab tu dinamakan dengan mad yang harus. Jadi berkenaan dengan bacaan 2 ataupun 4, sebenarnya dalam tarik Imam Jazari ada bacaan 2, ada bacaan 4, ada bacaan 6. Hari ni saya tengok ramai orang terpengaruh dengan Syekh Bandar Dalilah. Sebab bacaan dia sedap. Tetapi kalau kita perhatikan kadar mad jaiz Syekh Bandar, Bandar Dalilah tu dia ambil kadar mad jaiz 6 harakat. Cuba tengok mat dia panjang-panjang. Mat wajib panjang, mat jaiz panjang. Maka tak salah lah baca tu, tak salah. Sebab apa? Memang ada dalam tarik Jazari. Memang ada dalam tarik Jazari. Cuma kita kena belajar lah. Sebab tarik Jazari itu saja pun ada wahya alfu tariqin qad jama'tuhu. Kata Imam Jazari, ada 1000 tarik yang aku kumpulkan. Masya Allah. Jadi banyaklah tarik. Ada Tahir Ghalbun, ada Ibnu Ghalwash, ada Fail, ada Zar. Maka boleh kita nak baca 2 harakat pun boleh, 4 harakat pun boleh. Walaupun kita ambil dengan sanad dulu, Syekh kita berkata aku bagi sanad tarik Jazari 2 harakat. Tapi kalau kita baca 4 harakat pun sah saja. Sebab apa? Itu juga merupakan bacaan yang muktabar, bacaan yang khilaf yang betul, wajah ikhtiari saja. Cuma kena tahu adab dia. Kalau kita baca 4 harakat, maka pada ketika itu ada tempat wajib saktah. Kalau kita baca dengan 2 harakat, tempat-tempat saktah tak ada. Wa qila man raq, maka dibaca dengan marraq, dibaca dengan idgham. Bila kita baca dengan kadar 2 harakat. Maka begitu juga kalau baca dengan 6 harakat, maka tempat saktah dia lebih banyak lagi. Maka
Yang pentingnya dia tahulah jalur apa yang dia baca, itu saja. Jangan dia campur aduk aja. Ya, kejap 2, kejap 4, kejap 2, itu tak boleh. Jazakumullah khairal jazak. Okey, ada lagi sahabat-sahabat kita? Kalau tak ada, kita boleh bagi ruang untuk Ustaz buat kesimpulan dan juga Ustaz pun ada urusan lepas ni. Jadi kita bagi ruang pada Ustaz lah, insya-Allah. Kalau ada, boleh kita buka lagi. Kalau tak ada, ada ke? Ada ke mesej tulis tadi ke apa? Kan Ustaz dah baca semua lah. Tu ada Ustaz. Sekejap Assalamualaikum Ustaz. Daripada Ustaz Abdul Rahman. Ustaz Abdul Rahman Harmansyah. Apakah hukum menyebutkan huruf ra dengan bergetar? Apa yang saya belajar daripada guru talaki di Mesir tak boleh digetarkan. Tapi bila tengok penjelasan syekh lain, ada yang kata mesti getar ra. Mesti getar sebab ra bersifat takrar. Dan saya lihat video Syekh Ibrahim Al-Akhdar, bekas Imam Masjid Nabawi, ketika beliau tasmi' bacaan seorang anak murid, beliau suruh getar. Getar tu yang mana? Dia tu kok Ustaz? Dia gini sebenarnya, huruf ra adalah huruf tikrar, dan dalam bacaan kita memang ra tu digetarkan, ya. Sifat takrir itu bergetar, memang dizahirkan getar. Wal fajr, ya, digetarkan. Bila tak getar tu, ya, yang kita tahu yang ada dalam matan, ya, wa akhfat tikraru anhum indama tushuddida, ya, itu adalah matan. Ya, matan dia sebut apa? Dan hendaklah disembunyikan getar ra ketika mana ra itu bersabdu. Ya, pada ketika ra bersabdu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka disembunyikan getar. Ya, getar itu tak bersangatan, disembunyikan. Akhfa, diikhfakan. Ya, disembunyikan getar. Hanya pada ra yang bersabdu. Sama juga ketika waqaf. Contohnya fil harri. Fil harri. Ya, maka bila waqaf, qari-qari kita banyak yang baca dengan getar. Sebab tu dia kena potong markah fasahah. Ya, dia kena potong markah fasahah. Ini saya jadi hakim peringkat kebangsaan pun macam tu je. Ya. La tanfiru fil harur. Fil harur. Dia buat macam tu. Maka potong markah. Sebab apa? Bila waqaf sekalipun, asalkan ra itu bersabdu, maka hendaklah disembunyikan. Fil har. Ya, dia tak boleh fil har. Ya, kalau macam tu potong markah. Ya, jadi itu mungkinlah, ya, mungkin itu maksudnya, ya, disembunyi, tak boleh getar. Ya, setakat yang saya dok mengaji lah macam itulah. Maksudnya hanya pada ra yang bersabdu disembunyikan getar. Adapun pada ra yang lain, ya, memang ada sifat tikrar. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairal jazak. Ada lagi ke yang lain? Yang ada dalam Zoom juga, kalau nak tanya boleh buka mic, tanya terus pada Al-Fadhil Ustaz. Kalau tak ada, kita serahkan untuk Al-Fadhil Ustaz tutup ataupun tangguhkan majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak pada rakan-rakan asatidzah semua. Mohon maaf kalau salah silap dalam penyampaian dan sebagainya. Ya, saya pun bukan orang pakar, ya, jadi kena mengaji dengan orang lain lagi lah. Ya, kalau ada yang berbuku di hati, ya, penjelasan yang tak seberapa dan sebagainya, kena carilah guru-guru lain lagi. Ya, sebab saya pun masih hidup mengaji lagi, masih hidup belajar lagi dengan guru-guru yang lain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyyan wa la mahmuda wa la mahruma. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami tadahkan tangan penuh dengan harapan kepadamu, berharap agar engkau menggolongkan kami tergolong dalam kalangan hamba-hambamu yang setia dengan Al-Quran, membacanya, rindu kepadanya, mengamalkannya, dan menyebarluaskan ilmu ini kepada orang lain. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Al-Quran ini sebagai peneman kami dalam kehidupan ini, penyinar kami di dalam perjalanan kami di hari akhirat kelak, dan jadikanlah Al-Quran sebesar-besar syafaat yang akan membantu kami, kerana kami tahu bahawa syafaat Rasulullah SAW tidak akan sampai
kepada mereka yang dihalang oleh Al-Quran. Maka ya Allah, bantulah kami dengan syafaat Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, siapa juga yang telah menjayakan majlis kami, berkatilah kehidupannya, murahkanlah rezekinya, luaskanlah pendapatannya, dan berikanlah penjagaan, perlindungan kepadanya dan kami semua ya Allah. Selamatkanlah kami dunia dan akhirat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Jazakumullah khairal jazak atas bimbingan, banyak manfaat yang kita dapat daripada perbincangan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat teruskan lagi dalam siri-siri akan datang untuk kita habiskan kitab dan bermuzakarah. Meminta panduan daripada Al-Fadhil Ustaz. Sangat banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang didapati. Jadi kita terima kasih sekali lagi pada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian bersama-sama dengan Asatizah Qubat Center untuk membimbing ataupun menambah input dalam kita berkhidmat kepada para pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat keberkatan daripada Allah SWT insya-Allah. Dan dengan ini kita tangguhkan majlis daurah siri yang ketiga pada hari ini dengan kafarah majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran.